Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. So topik yang kita nak bincangkan pada malam ni agak menarik. Bila masa terbaik untuk join industri hartanah? Dengan tanda soal di situ. Sebenarnya kita telah menerima kabaran yang baiklah dalam bidang hartanah ni, terutamanya lah untuk sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, sahabat-sahabat REN yang ada kat luar sana, kerana kerajaan telah mengumumkan beberapa perkara. Yang pertama sekali dalam pakej penjana, yang kedua dalam belanjawan 2021, dua pengumuman yang telah diumumkan dalam penjana dan juga dalam belanjawan 2021 ni sebenarnya telah membuka mata masyarakat, telah membolehkan masyarakat terdetik di hati mereka untuk memiliki hartanah pertama. So macam yang saya dah pernah war-warkan sebelum ni, yang seperti mana yang kita tahu, dalam pakej penjana tu dia dah umumkan tentang pengecualian CKHT. Pengecualian CKHT untuk penjual-penjual rumah, yang mana dulu kita boleh apply pengecualian hanya sekali seumur hidup saja. Tapi sekarang ni kita dah ada 3 pengecualian yang kita boleh apply daripada bulan Jun tahun lepas, start daripada 1 Jun 2020 sampailah ke 31 bulan Disember 2021. So maknanya sampai hujung tahun 2021 ni. So maknanya siapa-siapa owner-owner rumah, yang saya sebutkan kat situ, saya highlightkan lagi sekali, owner-owner rumah, rumah kediaman yang ingin memohon untuk mendapatkan pengecualian CKHT, mereka boleh mendapatkan pengecualian tersebut sebanyak 3 kali. 3 kali ni bagi mereka yang ada rumah lebih daripada 1 lah. Kalau dia ada rumah mungkin ada 4 ke, ada 5 ke, maknanya dia boleh jual rumah tanpa dikenakan cukai keuntungan harta tanah ataupun RPGT, Real Property Gains Tax, sepanjang tahun 2021 ni. Dengan syarat which is, yang pertama yang jual tu adalah rumah kediaman, dia bukannya tanah kosong, dia bukannya tanah lot komersial, ataupun rumah kedai dan sebagainya. Dia mestilah rumah kediaman, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan mestilah menandatangani perjanjian jual beli untuk melupuskan tanah tersebut seawal 1 bulan Jun 2020 hari itu, sehinggalah penghujung tahun 2021 ni, 31 Disember 2021. So maknanya time frame dia tu ada lebih kurang setahun setengah lah, setahun setengah. So kalau tuan-tuan puan menandatangani perjanjian dalam tempoh yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan puan boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian CKHT. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan puan kena faham, yang nak mohon pengecualian CKHT ni hanya terhad untuk individu ataupun orang perseorangan sahaja. Untuk syarikat tak boleh, untuk syarikat tak boleh. So maknanya kalau katalah tuan-tuan puan ni sebagai seorang individu memiliki hartanah yang ingin dilupuskan, yang ingin dijual, tuan-tuan puan boleh memohon pengecualian CKHT. So maknanya bila kita dah mohon pengecualian CKHT, maka kita tak lembaga hasil dalam negeri akan mengecualikan cukai keuntungan harta tanah tersebut daripada kita membayarnya lah. So itu kelebihan yang ada dalam pakej penjana yang dah diumumkan tahun lepas. So itu untuk bakal penjual hartanah. Nanti saya akan pergi, kenapa saya cakap benda-benda ni semua, sebab saya nak bagi gambaran kepada tuan-tuan puan semua, dalam tahun 2021 ni sebenarnya adalah tahun yang sesuai ataupun tahun yang terbaik untuk tuan-tuan puan join industri hartanah sebagai seorang pemilik hartanah. Itu yang pertama tadi, pengecualian CKHT. Jadi bila ada pengecualian CKHT, ia menggalakkan lagi sektor hartanah ni untuk berdaya majulah. Sebab apa? Lebih ramai penjual-penjual hartanah yang dulu mungkin dia nak jual rumah tapi dia rasa agak risau, takut bila dia jual ada untung kena cukai. Jadi sekarang ni kerajaan melalui pakej penjana hari tu dia dah mengecualikan cukai keuntungan hartanah CKHT tadi. Jadi bila mereka penjual-penjual hartanah ni menjual ataupun melupuskan aset-aset mereka tidak dikenakan cukai keuntungan hartanah. Jadi itu antara kelebihan yang ada sekiranya tuan-tuan puan join industri hartanah ni sebagai seorang peroning hartanah, maka tuan-tuan puan sebenarnya boleh mengambil peluang ni, mengambil kesempatan ni untuk mendapatkan lebih banyak listing lah, mendapatkan lebih banyak listing, mendapatkan lebih banyak what we
so-called penjual-penjual yang ingin melupuskan ataupun menjual hartanah mereka dalam tahun 2021 ni. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui belanjawan 2021 yang telah diumumkan pada bulan November tahun lepas, dan benda tu pun dah diwartakan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, sebagai pembeli pula. Tadi saya cerita sebagai penjual. So kali ni sebagai pembeli pula. Pembeli boleh mendapatkan pengecualian duty stamp. So pengecualian duty stamp. Ingat CKHT untuk penjual. Duty stamp untuk pembeli. Maka mereka yang nak beli rumah pula, pembeli ni mestilah pembeli kali yang pertama lah. Maknanya dia belum ada memiliki hartanah sebelum ni, belum ada memiliki rumah sebelum ni. Termasuklah rumah yang diwariskan ataupun rumah yang diberikan secara pusaka. Itu pun tak boleh juga. So maknanya mereka ni memang zero, tak ada langsung rumah dan baru pertama kali ingin membeli rumah yang berharga RM500,000 dan ke bawah. Lebih RM500,000 minta maaf banyak-banyak tak dapat. So RM500,000 dan ke bawah mereka boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian duty stamp. So bila tarikhnya? Start daripada 1 bulan Januari 2021 sampailah ke 31 bulan Disember 2025. So ada lifespan lebih kurang 5 tahun tu tuan-tuan. 5 tahun untuk kita grab peluang ni. Untuk kita grab peluang ni, kita nak tarik seramai mana orang yang boleh, kita nak educate mereka untuk mereka membeli hartanah dalam tempoh yang saya dah sebutkan tadi. Daripada tahun 2021 sampailah ke penghujung tahun 2025. Sebab apa? Mereka boleh mendapat pengecualian duty stamp. Tak perlu nak bayar duty stamp kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi ini antara sebab-sebab kenapa saya cakap sekarang ni adalah masa yang terbaik, masa yang paling sesuai untuk tuan-tuan perempuan yang mungkin berhasrat untuk menjana pendapatan tambahan sama ada secara part time ataupun secara full time sebagai perunding hartanah. Sebab tu saya selalu war-warkan, saya selalu mengingatkan tuan-tuan perempuan semua yang berada kat luar tu, mungkin sekarang ni ada yang dah diberhentikan kerja, mungkin ada yang dah dipotong gaji, mungkin ada company yang tuan-tuan perempuan bekerja tu dah terpaksa gulung tikar, dah tutup, operation dah tak ada dan sebagainya. Especially those yang involved dalam bidang tourism, yang involved dalam bidang aviation, kapal terbang tak boleh terbang dan sebagainya. Jadi inilah peluang sebenarnya untuk tuan-tuan perempuan menceburkan diri dalam bidang hartanah sebab banyak perks yang telah pun diberikan, especially yang saya sebutkan tadi dalam pakej penjana untuk menarik bakal-bakal penjual menjual hartanah mereka, dan juga dalam pakej belanjawan 2021 untuk menarik bakal-bakal pembeli rumah pertama membeli hartanah pertama mereka. Jadi bila berbalik kepada soalan yang saya letakkan di bawah ini, melalui topik yang saya ingin bincangkan dengan tuan-tuan perempuan, saya ingin membuka mata tuan-tuan perempuan, dan jawapannya adalah sekarang masa yang terbaik untuk tuan-tuan perempuan join industri hartanah ni sebagai seorang perunding hartanah. Dan bagi saya, bila matlamat saya mewujudkan platform hartanah anda ni, sebenarnya saya nak bantu sekurang-kurangnya 100,000 orang. Dan saya rasa untuk saya seorang nak bantu 100,000 orang tu adalah satu perkara yang mustahil. 100,000 orang tu untuk bantu apa? Untuk bantu mereka memiliki hartanah, especially pembeli-pembeli hartanah yang pertama. Jadi saya nampak bila saya wujudkan platform hartanah anda ni, saya kena approach orang yang betul untuk saya mencapai ataupun saya dapat grab saya punya sasaran tu. Saya dapat capai matlamat saya tadi tu untuk membantu 100,000 orang memiliki hartanah pertama. Jadi bila saya fikir, saya fikir last kali saya rasa biarlah saya wujudkan platform hartanah anda ni, selain daripada nak membantu masyarakat secara umumnya berkenaan dengan undang-undang hartanah, saya gunakan approach untuk membantu pejuang-pejuang hartanah ataupun perunding-perunding hartanah terlebih dahulu, supaya bila mereka dah dapat informasi yang saya sampaikan, bila saya dah menceritakan dari segi tips, dari segi ilmu hartanah, dari segi berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya dah ceritakan kepada mereka, mereka ni yang akan turun ke lapangan, mereka ni yang akan banyak berjumpa dengan masyarakat di luar sana dan menerangkan semula perkara yang telah saya sampaikan di dalam page hartanah anda ni kepada masyarakat secara umumnya. Jadi itu sebenarnya approach yang saya buat. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang baru
mengenali hartanah anda ni, tuan-tuan dan puan mungkin merasa pelik, kenapa Coach Aizat ni seorang peguam tapi banyak bercerita tentang bidang perundingan hartanah. Kenapa saya ni sibuk-sibuk nak cerita, nak kena jadi rent ni kena banyak buat perkongsian, jadi rent ni kena banyak jumpa orang, jadi rent ni tak boleh malas-malas. Kenapa saya selalu sentuh jadi rent. Kenapa saya suka sentuh involve dalam bidang perundingan hartanah untuk mengambil peluang yang ada. Okay? Jadi itu yang saya jelaskan pada malam ni sebenarnya. Tuan-tuan dan puan, jangan salah faham, bila saya cerita dalam page hartanah anda ni, tujuan saya adalah untuk educate public at large, tapi dalam masa yang sama fokus saya sebenarnya adalah untuk membantu pejuang-pejuang hartanah, perundi-perundi hartanah yang follow page saya, yang kenal tentang hartanah anda ni, untuk mereka dapatkan ilmu, dapatkan informasi, dapatkan maklumat yang tepat berkaitan dengan undang-undang hartanah dan juga dalam bidang lain-lain lah, terutamanya macam marketing dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya matlamat saya bila saya wujudkan platform hartanah anda ni. Okay, so berbalik kepada topik yang kita bincangkan pada malam ni, bila masa yang terbaik untuk tuan-puan join industri hartanah, saya nampak sekarang ni memang kebanyakan daripada mereka yang baru nak cuba-cuba masuk dalam industri hartanah ni, mereka masih lagi terkapai-kapai, mereka masih lagi tercari-cari formula yang terbaik untuk mereka berjaya dalam bidang perundingan hartanah. Jadi malam ni sebenarnya saya nak sentuh, tuan-tuan dan puan, bila dah join bidang perundingan hartanah ni, tidak boleh tidak tuan-tuan dan puan kena equip, kena lengkapkan diri tuan-tuan dan puan ni dengan ilmu. Tuan-tuan dan puan kena faham apa yang sepatutnya tuan-tuan dan puan lakukan. Kena ada big why tuan-tuan dan puan, kena ada matlamat yang jelas yang ingin tuan-tuan dan puan capai. Katalah sekarang ni yang baru-baru join ni, mungkin di join ni saja nak cuba-cuba. Saja mungkin nak try test kan. So dah try test pula kan. So sebenarnya bila masuk dalam bidang perundingan hartanah, tak kira lah dalam bidang ni ke, dalam bidang bisnes lain ke, kita jual roti canai ke, kita jual goreng pisang di jalan ke, semuanya perlukan fokus. Semuanya perlukan fokus dan semuanya perlukan komitmen yang tinggi daripada diri kita sendiri. Kalau kita tak boleh nak berikan fokus, kalau kita tak boleh nak berikan komitmen dalam bidang yang kita ceburi, tuan-tuan perempuan buatlah apa bisnes sekalipun, insya-Allah tak akan berjaya. Okey, memang susah nak berjaya kalau kita tak fokus, kalau kita tak letakkan komitmen dalam bidang yang kita ceburi. Okey, sebelum saya mengakhiri sesi kita pada malam ni, saya nak buat satu pengumuman lah. Okey, pada hari Jumaat ni, insya-Allah saya akan menganjurkan satu program Business Opportunity Preview, BOP. Saya akan adakan secara online melalui medium Zoom. Jadi saya buat secara online melalui aplikasi Zoom. Dan tuan-tuan perempuan boleh join program tersebut. Sekejap saya masukkan linknya. So boleh tengok link yang saya dah keluarkan ni, hartanahdananda.com/BOP. So insyaAllah hari Jumaat malam Sabtu, kita akan adakan sesi BOP. Linknya nanti untuk Zoom tu saya akan bagi selepas tuan-tuan perempuan daftar lah. So nak daftar, masuk kat link yang saya dah tuliskan kat bawah ni. https hartanahdananda.com/BOP. So masuk je link tersebut, nanti tuan-tuan perempuan diminta untuk masukkan maklumat. So tulis nama, tulis nombor telefon dan juga email. So dah tulis semua tu, hantar. Bila dah hantar tu nanti automatically tuan-tuan perempuan akan menerima satu email. So daripada email tersebut tuan-tuan perempuan sebenarnya dah daftarkan diri lah. Dan untuk BOP ni tak kena bayaran apa-apa, memang percuma. So bila siapa yang dah daftar, saya akan kumpulkan tuan-tuan perempuan dalam satu grup. Grup WhatsApp insyaAllah. So dalam grup WhatsApp tersebut nanti saya akan blast dia punya link untuk Zoom pula. So itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.